Okey. Assalamualaikum. 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 Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita, apa khabar? Boleh dengar ke suara saya? Macam mana? Suara saya macam mana? Boleh dengar ke? Ahmad Zul Zaidi, alhamdulillah. Jelas suara saya jelas ataupun tak dengar ke macam mana? Clear, okey. Ada siapa-siapa lagi sahabat-sahabat kita join, masuk, jom. Kuliah Facebook live Maghrib. Join dulu, jom. Siapa yang ada, jom. Kita bersama-sama. Okey, sekejap ya. Setting sekejap. Okey. Tuan Razi. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Firdaus Nuruddin, clear Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita nak sambung lagi tentang hayatus sahabah ataupun kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semalam kita dah bincangkan mengenai tentang Ja'far bin Abi Talib. Hari ini kita bincang pula Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan Abu Talib. Tak apa, join dulu, masuk dulu. Siapa-siapa yang ada, jom. Sama-sama kita duduk dalam live Facebook ni sementara menunggu Isyak. Kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian mengenai tentang kehidupan para sahabat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bertemu lagi dalam sesi yang kedua. Maknanya dah 2 kali dah kita bersiaran secara langsung dalam Facebook live ini. Semalam yang pertama, semalam kita dah bincang mengenai tentang ataupun kita berkongsi dengan tuan-tuan, para sahabat semua mengenai tentang seorang sahabat Rasulullah dan juga merupakan sepupu kepada Rasulullah, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini sepupu kepada Rasulullah. Kita dah bercerita dah semalam bagaimana kehidupan Ja'far bin Abi Talib, perbezaan umur Nabi dengan Ja'far bin Abi Talib, bila syahidnya Ja'far bin Abi Talib. Ini semua kita ceritakan pada kuliah yang lalu ataupun semalam. Ja'far bin Abi Talib syahid dalam perang Mu'tah, pada 8 Hijrah dan dimakamkan di sana ataupun dikuburkan di sana. Tuan Arif Ashraf, Ustaz hari ni janji jangan laju-laju sangat. InsyaAllah tak laju. Tengok nampak gayanya macam kena perlahan hari ni. Pasal tu semua hari ni dah. Mungkin perlahan sikit hari ni. Ustaz kurang sihat ke? Sesemua didoakan semoga Ustaz terus diberikan kesihatan untuk meneruskan dakwah ini. Amin. Sesemua sikit hari ni. Tak hari ni pasal apa dah dia leaking. Bukan leaking sesemualah meleleh. Tu susah sikit. Tapi kalau ceramah biasa dia hilang. Okey.
Syafakallah, amin, amin ya Rabb. Salam ukhuwah dari saya dan sahabat-sahabat dari Surau Ad-Diniyah PPUM. Oh, Masya Allah. Uh, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih tonton live kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Boleh share juga di Facebook tuan-tuan, untuk kita dapatkan manfaat sedikit pada malam ni, insya-Allah. Baik, kita boleh mula Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Hari ni pula kita nak cerita pula tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia merupakan pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah Noria, semoga ustaz cepat sembuh. Amin, amin ya Rabb. Terima kasih banyak didoakan, doa semua mudah-mudahan dikabulkan. Dan saya juga doakan tuan-tuan dan puan yang sahabat-sahabat kita yang menonton juga sihat walafiat, hendaknya insya-Allah. Baik. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga merupakan seorang pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada beberapa gelaran. Saya ingat tuan-tuan pun dah maklum dah, kita tajuk pun kita dah tuliskan dekat mana? Dekat komen tu kita dah tulis dah tajuk dia dekat kita punya live ni, iaitu siapa pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita bukan nak cerita siapa pembunuh tu, kita nak cerita Hamzah bin Abdul Muttalib tu. Cuma nak tengok situasi tu daripada start lahirnya Hamzah bin Abdul Muttalib sampailah syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi siapa dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita bukan cerita siapa pembunuh tu sebab siapa pembunuh tu insya-Allah tajuk yang lain, sebab yang membunuhnya juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak masuk Islam lagi lah. Tak masuk Islam lagi. Nanti last kali kita ceritakan insya-Allah. Jadi yang kita nak ceritakan ini ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia juga sahabat Rasulullah. Dia juga merupakan pakcik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada gelaran-gelaran. Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia ada gelaran, bermacam-macam gelaran. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan ialah Asadullah. Asadullah ialah singa Allah. Mana garang. Asadullah makna singa Allah. Dia juga merupakan gelaran. Tuan-tuan boleh tulis Ustazah Noria, terima kasih banyak, tolong tulis siapa-siapa lagi boleh tulis, Ustazah pun boleh tulis, tolong tuliskan dalam ruangan komen nak menceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ataupun pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan Abu Talib. Kadang ramai orang tukar Abdul Muttalib dengan Abu Talib. Jangan, Abdul Muttalib atuk Nabi, Abu Talib pakcik Nabi, jangan tertukar Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib ialah pakcik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib juga ada gelaran-gelaran yang Nabi berikan. Antaranya ialah Asadullah. Asadullah ni singa Allah. Asadullah ialah singa Allah, maknanya garang. Juga Asadur Rasul. Asadur Rasul juga adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu singa Rasul. Iaitu singa kepada Nabi SAW. Garang lah, maknanya Asadullah dan Asadur Rasul. Dan gelaran yang lain yang Nabi berikan setelah wafatnya, dia adalah Sayyidus Syuhada. Subhanallah. Besar gelaran ni. Sayyidus Syuhada merupakan penghulu kepada sekalian syuhada ataupun para syahid-syahid daripada kalangan para sahabat dan juga seluruh para syahid yang ada. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan Sayyidus Syuhada, iaitu penghulu kepada syuhada ataupun para syahid. Subhanallah, hebat gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib? Baik, tunggu, nanti kita akan ceritakan. Baik, kita nak ceritakan lagi Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perbezaan umur antara Hamzah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 tahun saja. Perbezaan Nabi dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun Hamzah ni pakcik Nabi. Dia pakcik Nabi. Tetapi Hamzah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perbezaan umurnya hanya 2 tahun saja. Hamzah tua sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalaulah Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada ketika usianya 40 tahun, bermakna Hamzah bin Abdul Muttalib usianya 42 tahun. Beza 2 tahun je. Macam mana dia boleh jadi begitu? Okey, nanti kita ceritakan. Semalam kita ceritakan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib dengan Nabi perbezaan umurnya 20 tahun. Ja'far lebih muda. Ja'far muda lagi daripada Nabi. Bermakna
Ja'far bin Abi Talib, bila mana Nabi SAW usia 40 tahun, Ja'far bin Abi Talib usianya 20 tahun. Lebih kurang gitu. Tetapi Hamzah bin Abdul Muttalib, perbezaan umur dengan Nabi SAW hanya 2 tahun saja dalam satu riwayat. Maknanya kalau Nabi usianya 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, bermakna usia Hamzah bin Abdul Muttalib ialah 42 tahun. Okey, kenapa boleh jadi macam tu? Rupanya macam ni. Rupanya macam ni. Hamzah bin Abdul Muttalib, macam mana saya nak cerita? Hamzah bin Abdul Muttalib, rupanya begini. Ketika mana ayah dan mak Rasulullah, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Abdul Wahab, ketika mana mereka berkahwin, Abdullah juga Aminah berkahwin, pada tahun yang sama Abdul Muttalib, ini atuk kepada Rasulullah, berkahwin dengan mak kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab tak sama nenek Nabi dengan macam mana kita sebutkan semalam, Abdul Muttalib dia ada 5 orang ataupun 6 orang isteri. Jadi nenek Nabi yang benar-benar daripada jalur Abdullah ialah Fatimah nama dia. Ini Fatimah. Jadi Abdul Muttalib kahwin dengan Fatimah, dapat Abdullah, dapat Abu Talib yang sama mak dengan sama anak. Jadi dapatlah Rasulullah daripada keturunan jalur yang neneknya bernama. Tak clear, Muhammad Hans, tak clear, suara jadi melantun. Jadi saya cakap perlahan lah perlahan. Boleh dengar suara saya? Jelas ke? Ke macam mana? Nanti saya check sekejap. Suara jadi melantun. Saya perlahankan sikit. Okey, boleh dengar ke suara saya? Clear tak? Ke saya duduk belakang sikit? Okey. Macam mana suara? Okey. Kalau okey. Okey tak suara saya? Ke masih lagi melantun? Macam mana? Sahabat-sahabat kita cuba komen sikit. Macam mana? Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, Abdul Muttalib berkahwin dengan Fatimah, ini nenek Nabi, nama Fatimah. Maka dapat Abdullah, dapat Abu Talib dan ada 6 ataupun 7 orang lagi adik-beradik yang sama mak dengan sama ayah, iaitu Abdul Muttalib dengan Fatimah. Maka dapat Rasulullah dalam jalur yang ini. Tetapi Abdul Muttalib dia ada isteri yang lain. Isteri yang lain, okey. Isteri yang lain banyak. Antara yang antara yang dikahwin ataupun yang berkahwin dengan Abdul Muttalib ialah Halah binti Wuhaib. Halah binti Wuhaib ni rupanya ialah sepupu kepada Aminah binti Abdul Wahab. Okey, kena faham dia punya salah silah ni, dia memang pusing-pusing gitu je. Dia memang pusing-pusing. Jadi kalau ada gambar rajah senang. Kalau ada papan putih dia tulis lukis dah gambar rajah ni. Kan? Rupanya begini. Mak kepada Hamzah bin Abdul Muttalib ni nama dia Halah binti Wuhaib. Halah binti Wuhaib. Abdul Muttalib berkahwin dengan Halah binti Wuhaib, dapat Hamzah bin Abdul Muttalib. Halah binti Wuhaib ni rupanya ialah sepupu kepada Aminah binti Abdul Wahab. Aminah binti Abdul Wahab ini ialah mak Nabi. Jadi bila mana Abdullah, ini ayah Rasulullah, berkahwin dengan Aminah binti Abdul Wahab, ini mak Rasulullah, dalam masa yang sama Abdul Muttalib iaitu atuk Rasulullah pun berkahwin dengan sepupu kepada Aminah ini nama Halah binti Wuhaib. Faham ke tak faham tak tahu lah ni. Saya tak ada depan saya, susah nak soal. Boleh faham Faham tak? Masa ni faham tak? Tak faham tak apa. Nanti kita jumpa, kita bincang lagi insyaAllah. Cuma nak sebutkan ni saja. Abdul Muttalib berkahwin dengan Halah binti Wuhaib. Maka dapat Hamzah bin Abdul Muttalib. Dapat Hamzah lah yang kita cerita dengan Hamzah bin Abdul Muttalib ini.
Halah binti Wuhaib ini rupanya ialah sepupu kepada emak Rasulullah, iaitu Aminah binti Abdul Wahab. Sepupu dia, sepupu Aminah binti Abdul Wahab. Jadi bila mana Abdullah berkahwin dengan Aminah, tahun yang sama ataupun waktu yang sama Abdullah berkahwin dengan Aminah, Abdul Muttalib atuk Rasulullah juga berkahwin dengan Halah binti Wuhaib. Ini sepupu kepada Aminah ini. Maka berkahwinlah mereka sama. Atuk Nabi kahwin dengan Halah, ayah Nabi kahwin dengan mak Nabi lah, Abdullah kahwin dengan Aminah dalam masa yang sama. Jadi sebab itu perbezaan umur Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Nabi tak lari jauh, 2 tahun saja. Bermakna Hamzah bin Abdul Muttalib ini lahir dulu 2 tahun sebelum berlakunya tentera bergajah Abrahah. Sebelum berlakunya peperangan tentera bergajah Abrahah nak menyerang Kaabah, 2 tahun sebelum tu lahirnya lahirnya Abdullah. Subhanallah. Dia dah jadi tak ingat dah. Semua dia dah jadi lain dah. 2 tahun sebelumnya Amul Fil ataupun tahun tentera bergajah ini, lahirnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Lahirnya Hamzah bin Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian berlakunya tentera bergajah menyerang Kaabah, maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tu perbezaan umurnya tak jauh mana. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib rupanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pakcik Nabi ni, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya ialah saudara susuan. Nampak banyak tak sangkut paut mereka dalam silsilah keluarga ni. Banyak sangat sangkut paut. Satu bila mana kita belajar, nanti kita akan dapat tengok rupanya berpusing-pusing situ saja. Tapi sah lah, semuanya sah. Semuanya tidak ada kata tak sah ni. Kan? Sah. Sebab tu kita belajar bab nikah kahwin ataupun kita belajar bab mahram, kita belajar bab munakahat, kita akan tengok silsilah Nabi, bagaimana Abu Bakar nanti, bagaimana Omar nanti menjadi menantu Rasulullah, bagaimana Ali nanti menjadi menantu Rasulullah. Semua ni dia sangkut paut. Itu nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Cuma nak sebutkan di sini, Hamzah bin Abdul Muttalib bukan saja pakcik Rasulullah, bukan saja sahabat Rasulullah, malah dia juga merupakan saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia susu dengan siapa? Dia susu dengan Suwaibah. Suwaibah ni ialah hamba perempuan kepada Abu Lahab. Hamba perempuan kepada Abu Lahab. Abu Lahab yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia juga turut celaka, kata Allah. Abu Lahab. Abu Lahab ni bila mana lahirnya Rasulullah, dia suka, dia seronok. Gembiranya Abu Lahab dengan mendengar kelahirannya Rasulullah ataupun kelahirannya Muhammad, maka dia automatik ataupun dalam keadaan tiba-tiba dia bercakap merdeka terus kepada Suwaibah. Maka hamba Abu Lahab ini yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Suwaibah ini juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib bukan saja sahabat, bukan saja pakcik, tetapi dia juga saudara susuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka lahirlah, kemudian hiduplah mereka seperti mana kanak-kanak biasa sampailah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam mencecah usia 40 tahun. Kita situlah jadi kita lah. Maknanya bila mana usia Nabi 40 tahun, lahir Hamzah 2 tahun sebelum. Betul. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Lahirnya, Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada ketika usia 40 tahun. Gini. Maknanya dalam keadaan umur Hamzah pada ketika itu 42 tahun. Besar dah. Dan waktu ini Nabi SAW telah pun berkahwin dengan Khadijah, dan Nabi ketika ini telah pun ada 6 orang anak. Yang pertamanya Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. 6 orang anak daripada Khadijah binti Khuwailid. Bukan 7 ke Ustaz? Seorang lagi daripada isteri Nabi yang seterusnya, iaitu Maryam Al-Qibtiyah. Walaupun disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dia adalah hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam keadaan dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim usianya 2 tahun kemudian meninggal dunia. Baik. Jadi bila mana Nabi telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan Nabi ketika itu dalam kalangan mereka ni, orang-orang Quraisy dalam kalangan mereka ni, kita pun tahu bahawa Nabi digelar oleh
orang-orang Quraisy ialah sadiqul amin, ialah orang yang amanah, lagi terpercaya. Orang tahu Nabi ni ialah orang yang baik sehingga apa saja yang diberikan barangan boleh dijaga, apa saja yang dijadikan, sampailah jatuhnya Hajarul Aswad. Yang menjadi hakim ketika itu ialah Nabi SAW untuk menentukan siapa yang layak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Itu saya ingat pada usia 35 tahun tak silap. Usia Nabi 35 tahun, berlaku banjir, jatuh Hajarul Aswad. Kemudian ketika itu Nabi yang masuk dalam Babu Salam ataupun pintu As-Salam di Mekah, ketika itu Nabi menjadi hakim kepada mereka ini untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu di tempatnya. Mana orang percaya kepada Nabi SAW. Tetapi bila mana Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Bila mana Nabi dapatkan wahyu ini daripada Jibril alaihissalam yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, di sinilah Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maaf, Nabi dulu. Itu kata ulama. Turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi baru dilantik menjadi Nabi. Nabi baru dilantik menjadi Nabi. Bila yang Nabi dilantik menjadi Rasul, seterusnya ataupun wahyu yang seterusnya, bila dah lama beberapa hari ataupun berapa lama wahyu tak turun, tiba-tiba turun ayat surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Itu ayat tu. Wa rabbaka fakabbir, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Kata ulama, di sinilah permulaannya Nabi dilantik menjadi Rasul. Hanya beberapa, maknanya wahyu yang kedua lah. Wahyu yang kedua turun ialah surah Al-Muddathir yang awal tu, menunjukkan bahawa wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi SAW, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Inilah kata ulama startnya dakwah Nabi daripada dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Maknanya secara senyap-senyap. Maksud secara senyap-senyap ni ialah dakwah Nabi di kalangan ahli keluarga dahulu. So itu yang awal masuk dalam Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, yang awal masuk ke dalam Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang masuk ke dalam Islam awal ialah Ali bin Abi Talib, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Ummu Aiman, kemudian Utsman, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ini semua antara yang as-sabiqunal awwalun. Ini orang-orang yang masuk awal ke dalam Islam. Sampailah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Bila usia Nabi pada ketika itu 44 tahun. Dan itulah Nabi SAW berdiri di atas bukit Safa. Nabi beritahu kepada kaum Adi, kaum mereka yang ada di situ, untuk menunjukkan bahawa Nabi ini adalah Nabi dan juga Rasul. Itu yang Abu Lahab tiba-tiba marah kepada Nabi SAW. Celaka wahai engkau, celaka engkau wahai Muhammad. Adakah engkau meminta kami berhimpun di sini semata-mata nak bagi tahu engkau ni adalah Rasul? Celakalah engkau wahai Muhammad. Itu turunnya ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika itulah Abu Lahab menjadi benci kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Lahab tadi pada awalnya, yang lahirnya Nabi, dia gembira, dia seronok atas kelahiran atau berita gembira lahirnya Nabi SAW, sehingga dimerdekakan hambanya itu Suwaibah. 44 tahun Abu Lahab sayang Nabi, 44 tahun Abu Lahab cinta Nabi. Tapi bila Nabi menyebarkan dakwah Islam untuk mentauhidkan Allah, dia start mula benci kepada Nabi SAW. Jangan jadi begitu. Kita jangan jadi orang yang suka sambut maulid Nabi, suka cerita itu, tapi bila tentang sunnah Nabi kita langgar dan seumpamanya. Jangan jadi seperti Abu Lahab. Okey. Jadi bila mana dah terang-terangan, baik, mana cerita Hamzahnya ni? Okey, cerita Hamzahnya begini. Nak sebutkan ni dulu, kita nampak kronologinya. Waktu usia Nabi 44 tahun, okey, usia Nabi 44 tahun, usia Hamzah bin Abdul Muttalib 46 tahun. Bila Nabi berdakwah secara terang-terangan, mana ramai dah tahu Nabi membawa Islam. Ada sebahagian yang menentang Nabi SAW. Antaranya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Ini semua antara orang-orang yang menentang Nabi SAW. Hamzah di mana? Hamzah ada. Tetapi Hamzah pada peringkat awal ini, Hamzah dia buat tak tahu je dengan Nabi. Hamzah ni dia buat tak tahu je dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Kadang-kadang dia sampai hairan. Kenapa yang kau benci? Dia hairan kepada Abu Lahab, hairan kepada Abu Jahal, hairan kepada Abu Sufyan. Kenapa kau benci sangat Muhammad? Sedangkan kau dulu agungkan dia. Mana kau dulu ni adalah orang yang kau suka pada dia, kau percaya pada dia. Tapi bila mana kau bawa
Dia bawa Islam, kau boleh jadi benci pada dia, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab Hamzah ni dia ada sifat lain. Hamzah ni dia suka pergi memburu, kadang dia pergi berjalan, dia tak banyak kerap duduk di Mekah ni. Dia ada kerja dia suka buat kerja dia. Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab tu diriwayatkan Hamzah ni suka pergi memburu, kadang dia pergi hiburan, kadang dia pergi buat permainan ataupun nyanyian. Dia ada hal dia sendiri. Dan sebab tu pada peringkat awal, maknanya dah 4 tahun 5 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, dia masih lagi buat tak tahu je dengan apa situasi yang ada di Mekah ni. Nak ikut Muhammad ke tak ikut Muhammad ke, peduli lah. Mana Hamzah ni dia buat tak tahu saja. Tapi bila yang mana Hamzah ni menjadi garang dan menjadi masuk Islam ni, okey, bila mana Nabi SAW usianya 46 tahun, maknanya dah 6 tahun kenabian. Tahun ni, tahun yang ke-6 Nabi menjadi Nabi dan Rasul ni, maknanya usia Nabi 46 tahun, usia Hamzah 48 tahun. Tahun ke-6 Nabi menjadi Nabi dan Rasul ni, ada 2 orang masuk ke dalam Islam. Okey, yang pertama Hamzah, yang kedua Umar Al-Khattab. Hebat. Tahun ni adalah tahun yang sangat hebat sebab 2 orang daripada kalangan orang Quraisy, dulunya kafir Quraisy, tetapi dia masuk Islam dalam keadaan yang terang-terangan. Akhirnya Islam jadi kuat pada ketika itu. Macam mana Hamzah boleh masuk Islam ni? Baik, seperti biasa kita sebutkan tadi, Hamzah ni dia suka berjalan, pergi memburu, bagai apa semua. Waktu Hamzah pergi keluar memburu dan seumpamanya, sebab Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka semua ni dia tak hirau sangat dekat Hamzah ni. Dia hirau dekat Abu Talib, pasal Abu Talib bagi amaran, jangan sentuh anak buah aku. Tapi Hamzah ni dia pun tak tahu je, dia macam ambil tak kisah lah. Sehinggalah satu hari bila Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia pergi keluar, dia pergi memburu, Nabi SAW ketika itu berada di Kaabah. Datang Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada Rasulullah. Ketika itu dia meletakkan najis kepada Rasulullah. Ketika itu dia pukul Rasulullah. Ketika itu dia caci maki Rasulullah. Ketika dia marah Nabi dalam keadaan dihina Nabi ketika itu, ada seorang perempuan, iaitu hamba, seorang hamba perempuan, nampak. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Abdullah bin Jud'an. Hamba perempuan dia. Dia nampak Nabi SAW dipukul, Nabi SAW dicaci, dimaki. Hamba perempuan kepada Abdullah bin Jud'an. Okey, waktu ni usia Nabi berapa tahun? 46 tahun. Dia tengok saja, orang lain tak boleh buat apa-apa sebab Islam ketika itu minoriti. Orang kafir Quraisy ketika itu ramai. Abu Jahal buat apa-apa pada Rasulullah, mereka semua ketawakan saja. Maknanya dalam keadaan Nabi tidak ada backing lah, tidak ada backup. Sehingga Abu Jahal rasa puas, hina Nabi, caci maki Nabi, pukul Nabi, kemudian Abu Jahal pun keluar. Akhirnya baliklah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib balik, dia tak terus balik rumah. Rumahnya dekat Kaabah tu juga, area situ juga. Bila mana Hamzah nak balik ke rumah, biasanya dia akan singgah dulu di Kaabah untuk tawaf dulu. Tawaf ni bukan baru zaman Rasulullah baru ada. Tawaf ni lama dulu ada dah. Zaman jahiliah dulu ada dah tawaf ni. Menunjukkan bahawa bila mana Hamzah bin Abdul Muttalib balik, dia tak balik ke rumah dulu. Waktu ni Nabi pun dah tak ada dah. Nabi dah balik rumah. Dan dia masuk ke Kaabah untuk tawaf. Habis tawaf, tiba-tiba dia terjumpa dengan hamba perempuan Abdullah bin Jur'an tadi ni, yang dilihat Rasulullah diseksa, diazab, dipukul. Dia pun pergi cerita kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia kata, wahai Hamzah, sesungguhnya aku telah melihat anak buah kamu dipukul, dicaci, dimaki, dihina oleh Abu Jahal. Terkejut Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sampai hidayah ni. Inilah puncanya Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam Islam. Sebab apa? Bukan sebab dakwah Nabi. Tak, sebab anak buah dia kena pukul. Anak buah Hamzah siapa? Anak buah Hamzah ialah Muhammad lah. Nabi kita SAW. Bila hamba perempuan Abdullah bin Jud'an ni tadi cerita kepada Hamzah, naik marahlah Hamzah bin Abdul Muttalib, tak pasal-pasal. Sebab kau pergi pukul anak buah aku. Kan? Tiba-tiba, Muhammad tak pernah pukul orang, Muhammad tak pernah caci maki orang, Muhammad tak pernah cerca orang. Tiba-tiba kau pukul anak buah aku dalam keadaan dia tengah beribadah, dalam keadaan dia tengah duduk di Kaabah, tiba-tiba kau pukul dia. Hamzah ni tiba-tiba naik marah. Dia letakkan barang-barang dia tadi tu, pergi jumpa Abu Jahal tadi, dan duduk, dan dia bersama-sama dengan kawan-kawan Abu Jahal ni tadi. Datang tu meluru kepada Abu Jahal, terus pukul Abu Jahal nanti. Terus pukul Abu Jahal, berdarah, dah jatuh Abu Jahal ni. Tiba-tiba kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Hamzah bin Abdul Muttalib punya kata-kata. Dia kata, akankah kamu, maknanya, akankah kamu terus mencaci maki Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah,
Dia kata maksudnya maksud lebih kurang gini lah. Sampai bilakah kau nak mencaci Muhammad bin Abdullah? Maksud dia gitu. Sampai bila yang kau nak mencaci maki Muhammad bin Abdullah? Sedangkan aku, kata Hamzah bin Abdul Muttalib, hari ini, ketika ini, aku telah mengikut ataupun telah berada pada agama Muhammad bin Abdullah. Bermakna aku dah berada dalam agama Muhammad bin Abdullah. Maka sekarang caci maki aku dulu kalau kamu berani, kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Hebat Hamzah ni. Dan Hamzah sebab tu digelarkan sebagai Asadullah. Dia garang. Dia antara orang yang orang pun takut dalam kalangan orang-orang Quraisy ni, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka bila mana dia datang, dia pukul terus, tak ada cakap banyak punya. Dia terus pukul Abu Jahal. Dalam keadaan Abu Jahal berdarah, jatuh. Tiba-tiba yang sahabat-sahabat lain ni semua ada. Tiba-tiba kata Hamzah, wahai Abu Jahal, sampai bila yang kau nak caci maki Muhammad bin Abdullah? Sedangkan hari ini aku telah mengikuti agama Muhammad. Kalau kamu berani, maka caci maki aku dulu, kata dia. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Di sinilah mulanya punca hidayah, dan setelah daripada inilah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam Islam. Dan ketika itu bila mana dah diajar oleh Nabi SAW dengan Islam, dan ketika itu menjadi pot ataupun menjadi tempat persembunyian Nabi ialah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini satu tempat pot ziarah lah, ziarah dalam bagi orang-orang yang biasa pergi haji, pergi umrah. Biasanya mutawif dia akan bawakan dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini satu tempat yang mana Nabi SAW menyebarkan dakwah. Dan pada tahun yang sama, maknanya 46 tahun usia Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib usianya 48 tahun. Pada tahun yang sama, Umar Al-Khattab juga masuk ke dalam Islam. Itu kita cerita panjang lah macam mana Umar Al-Khattab ni boleh masuk Islam dengan sebab hidayah. Hanya panjang lah ceritanya. Tetapi bila dia masuk dalam Islam, pada tahun yang sama. Bermakna ada dua orang yang kuat ketika itu masuk ke dalam Islam, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar Al-Khattab. Dan bila Umar masuk ke dalam Islam, rupanya Nabi punya doa makbul, kata para sahabat. Kenapa? Rupanya Nabi telah berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolonglah muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Yang pertama, kata Nabi, ialah Umar Al-Khattab. Yang keduanya ialah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ni siapa? Umar Al-Khattab kita tahulah. Umar bin Hisham ni siapa? Umar bin Hisham ni ialah Abu Jahal. Abu Jahal tadilah yang Hamzah pukul dia tadi tu. Abu Jahal tu nama gelaran dia. Nama IC dia tu nama IC. Kalau dia ada IC lah, nama IC nama betul dia ialah Umar bin Hisham. Gelaran dia saja Abu Jahal. Abu ni bapa, Jahal ni jahil lah, bodoh. Memang bapa bodoh. Memang dia memang bapa bodoh lah, sebab ada peristiwa yang menyebabkan orang gelar dia Abu Jahal. Nanti kita akan cerita lain. Jadi tahun yang sama, 46 tahun usia Rasulullah, maka dua orang Quraisy yang kuat telah masuk ke dalam Islam, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar Al-Khattab. Kata Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan hadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu sebelum Umar Al-Khattab masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, kami tak berani nak beribadah di luar. Kami tak berani nak terang-terangkan agama Islam kami ini kerana kami takut. Tetapi bila masuk saja Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar Al-Khattab, kami berani untuk nak beribadah di luar. Tak ada orang yang boleh halang kami. Kita tu pun tahu kan, Umar Al-Khattab ni orang yang jenis berani. Nak pergi hijrah pun Umar Al-Khattab terang-terangan. Dia tawaf dulu sebelum nak pergi hijrah tu, Umar Al-Khattab ni. Lepas habis tawaf, dia kata, aku nak pergi hijrah ke Madinah, wahai orang-orang Quraisy. Siapa nak halang aku, nak tengok isterinya janda, anaknya yatim piatu, maknya kehilangan anak, jumpa aku di belakang. Tak ada orang jumpa Umar Al-Khattab. Dia pasal takutnya dengan Umar Al-Khattab ni. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam Islam pada ketika usia Nabi SAW 46 tahun ataupun 6 tahun setelah Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Maka 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 usia Nabi ketika itu, maka berhijrahlah Hamzah bin Abdul Muttalib ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muttalib ketika itu usianya 55 tahun. 55 tahun. Berhijrah di Madinah, Hamzah bin Abdul Muttalib ialah orang-orang yang awal juga berhijrah ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muttalib ni, pakcik Nabi. Dia juga antara orang yang awal berhijrah ke Madinah, termasuk Umar Al-Khattab, termasuk Uthman ibn Affan, ramai lagi yang berhijrah awal selain daripada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah, maka telah tubuhlah negara Islam di Madinah pada ketika itu. Maka duduklah Hamzah bin Abdul Muttalib, Nabi SAW dan beberapa sahabat yang lain di Madinah, dan mereka hidup dalam keadaan
menjalankan hukum-hukum Allah. Pada satu hijrah kita pun tahu bahawa Nabi duduk uh, dengan Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu, dan Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Cuma perbezaan Nabi persaudarakan Hamzah dengan Abdul Muttalib ni, Nabi tak persaudarakan Muhajirin dengan Muhajirin dan Ansar, tetapi Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Muhajirin juga. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah. Dia cuba tulis boleh tulis yang lain-lain semua Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, Muhajirin dan Ansar, Muhajirin dan Ansar. Hamzah bin Abdul Muttalib saja dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan orang Muhajirin juga, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi lah, anak kesayangan Nabi, digelarkan sebagai hibbi Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Maka duduklah mereka di Madinah dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Dan pada tahun berikutnya 2 hijrah, usia Nabi ketika itu dah 55 tahun, usia Hamzah ketika itu dah 57 tahun, pada ketika itu lebih kuranglah 57-56 tahun, berlakulah Perang Badar. Perang Badar, kita nak cerita pasal Perang Badar sikit je. Hamzah bin Abdul Muttalib ni umurnya tak panjang, tuan-tuan. Dia sampai 3 hijrah aja umur Hamzah ni. Maknanya dia sempat Perang Badar, dan last kali dia perang ialah Perang Uhud. Di sinilah kita nak cerita Perang Uhud ni. Sikit kita ambil masa. Baik, dalam Perang Badar ni, Hamzah bin Abdul Muttalib rupanya dia ambil bahagian juga dalam Perang Badar ni. Dalam Perang Badar, kita tak ceritalah macam mana puncanya Perang Badar itu berlaku, cuma kita nak terus sebut bila Perang Badar itu berlaku. Bila Perang Badar itu berlaku, orang-orang Islam seramai 313 orang, dan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu 1000 orang. Sebelum berlakunya peperangan ni, biasanya peperangan ni dia akan dimulakan dulu dengan fight one by one. Cakap betul lah fight one by one. Tak putih sangat pun, simple dia sebutnya. Fight one by one dulu, untuk mencetuskan kemarahan antara mereka ni dulu. Untuk mencetuskan kemarahan. Maka yang ambil bahagian rupanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang one by one ni dulu. Hamzah bin Abdul Muttalib berlawan dengan seorang kafir Quraisy pada ketika itu, nama dia Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dapat tak dapat tahu dah tu. Hamzah bin Abdul Muttalib nak fight one by one ni, Islam dengan orang-orang kafir Quraisy ni. Hamzah bin Abdul Muttalib dia fight dengan siapa? Dia fight dengan Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Itu nama yang di fight tu. Jadi bila tengah fight ni, akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib berjaya potong kaki Al-Aswad ni, Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia berjaya potong, akhirnya mati Al-Aswad Abdul Asad Al-Makhzumi. Bila dah berlaku fight one by one, tak puas hati, tak cetus lagi perang lagi ni. Mereka hantar, tiba-tiba mati saja Al-Aswad ni, orang-orang kafir Quraisy ni, mati saja Al-Aswad ni, maka bangkit 3 orang daripada kalangan kafir Quraisy, iaitu yang pertamanya Utbah bin Rabi'ah, yang keduanya Syaibah, yang ketiganya ialah Al-Walid. 3 orang ni dihantar dulu oleh orang kafir Quraisy untuk nak fight dengan 3 orang lagi, dengan orang Islam ni. 3 orang lagi dengan orang Islam ni. Maknanya 3 orang ni dia nak apa? 3 orang ni dia nak fight dulu one by one dengan orang-orang Islam. Siapa dia yang pertama tadi? Yang pertama tadi ialah Utbah bin Rabi'ah, yang keduanya mana tadi? Hilang pula. Yang keduanya ialah Syaibah, dan yang ketiganya adalah Al-Walid. Bila 3 orang kafir Quraisy ni datang untuk nak berperang, Nabi hantar wakil, ataupun ketika itu wakil daripada Islam datang. Dan 3 orang ni ialah daripada Ansar. Maknanya 3 orang ni daripada kalangan orang Madinah. Sehingga kan 3 orang daripada orang kafir Quraisy ni tanya, siapa kamu 3 orang ni? Dia kata, kami orang Ansar, ini orang Madinah. Kata orang kafir Quraisy ni, kamu balik, kami tidak ada apa-apa hutang dengan kamu. Bermakna kami tak mau kalahkan kamu pun. Yang kami nak ialah orang Muhajirin. Maka balik 3 orang ini, datang 3 orang yang lain. Ini Nabi utuskan siapa? Yang pertamanya Ubaidah Al-Haris, sepupu Nabi. Ubaidah Al-Haris bin Abdul Muttalib. Yang keduanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini pakcik Nabi lah, kita cerita dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan yang ketiganya ialah Ali bin Abi Talib, juga sepupu daripada Nabi SAW. 3 ni ialah
yang sepupu sepapak dengan Nabi SAW. Maka mereka pun berperang. Tiga-tiga daripada kalangan Muhajirin, tiga-tiga daripada kalangan kafir Quraisy ini tiga-tiga mati ketika berlawan dengan tiga orang tadi. Siapa dia? Ubaidah Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Ali bin Abi Talib. Setelah daripada itulah yang ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abu Zar Al-Ghifari bila mana dia membacakan ayat surah Al-Hajj ayat ke-19, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, dua golongan antara kufar dengan orang Islam, orang mukmin yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Rabb mereka. Ayat ni surah Al-Hajj ayat ke-19 ini ialah mengenai tiga orang yang berperang tadi tu. Itu kalau tengok daripada tafsir kitab, mereka akan sebutkan tiga perkara, tiga orang yang tengah berperang sebelum tercetusnya perang Badar. Akhirnya bila mana tiga daripada kalangan kafir Quraisy ini mati, tiga orang Islam ni menang, barulah tercetusnya peperangan Badar yang meragut nyawa orang-orang kafir Quraisy yang orang Islam hanya beberapa saja yang syahid pada ketika itu, tak ramai, dan akhirnya Allah takdirkan bahawa Islam menang pada saat dan ketika itu. Ini perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Dan tahun berikutnya 3 Hijrah. Tak lama, setahun daripada itu berlakulah perang Uhud. Maknanya Nabi dah dapat tahu dah ada kita dah 40 minit dah tuan-tuan. Okey, saya ringkaskan. Nabi dah dapat tahu dah perancangan akan adanya perang Uhud. Perang Uhud ni kita tahu berlaku 3 Hijrah dan berlakunya pada bulan Syawal. Cuma orang-orang kafir Quraisy ni ada perancangan lain. Rupanya ada perancangan lain. Siapa? Inilah kisah dia. Yang mana kita sebutkan tadi, ada seorang laki-laki yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini dia sangat marah kepada Nabi SAW, sangat marah kepada Islam sebab pakciknya terbunuh dalam perang Badar. Dan Jubair bin Mut'im ini dia ada seorang hamba Habsyah, daripada Habsyah, namanya Wahsy bin Harbin. Tuan-tuan ingat nama ni Wahsy bin Harbin. Wahsy bin Harbin ini dia ada satu kepakaran yang sangat pakar. Orang lain tak ada, dia seorang je ada. Apa dia? Dia punya balingan tombak itu sentiasa tepat. Maknanya kalau dia nak attack tu, dia akan attack tu sampai kena. Maknanya dia tembak tu tepat, tombak. Wahsy bin Harbin daripada Habsyah, kulitnya hitam, dia hamba kepada Jubair bin Mut'im. Kata Jubair bin Mut'im, wahai Wahsy, apa kata besok kamu ikut kami untuk berperang, dan kalaulah kamu berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia offer Wahsy bin Harbin untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu dalam perang Uhud, orang kafir Quraisy dia tak mau mengalahkan Islam bulat-bulat, tak. Dalam perang Uhud cuma ada dua saja target mereka. Cuma ada dua saja tujuan mereka. Apa dia? Yang pertama, Nabi dibunuh, dan yang kedua, Hamzah juga dibunuh. Dua ni saja. Kalau dia dapat bunuh dua-dua ni, Islam masih ramai lagi pun ataupun harta diambil pun tak ada masalah. Tetapi dalam keadaan Allah menentukan bahawa Nabi masih hidup, Hamzah je tak hidup. Okey, jadi Jubair bin Mut'im ini dia ada hamba bernama Wahsy bin Harbin, sangat pakar dalam balingan tombak. Maka dia offer kepada Wahsy bin Harbin. Dia kata, wahai Wahsy, besok kamu ikut kami untuk berperang di Uhud. Kalau kamu berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan kepakaran kamu yang kamu ada untuk balingan tombak, maka aku akan merdekakan kamu. Itu besar tu, maknanya besarlah offer yang ditawarkan oleh Jubair bin Mut'im. Dan ketika itu Hindun pun ada di situ. Hindun ni siapa? Hindun ni ialah isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dan Hindun waktu ni jahatlah. Dia masuk Islam, nanti dia akan masuk Islam. Wahsy pun nanti dia akan masuk Islam. Dan Hindun ni dia pun bengang dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab Hamzah ni waktu perang Badar dia bunuh ayah dia, dia bunuh saudara dia, dia bunuh pakcik kepada Hindun ini. Dan Hindun pun offer kepada Wahsy bin Harbin. Dia kata, wahai Wahsy, sekiranya besok kamu dapat berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kamu tak payah bunuh siapa-siapa pun, melainkan kamu bunuh seorang ni saja, maka aku akan berikan kenikmatan, atau aku akan berikan kamu kemewahan, harta benda, perhiasan-perhiasan semua aku akan berikan kepada kamu. Mana ada dua offer yang Wahsy bin Harbin dapat. Siapa dia? Jubair bin Mut'im akan berikan kepada Wahsy merdeka, bebas daripada hamba. Kemudian Hindun dia akan berikan kemewahan kepada Wahsy bin Harbin. Ringkas cerita, berlakulah peperangan antara Muslim dan juga kafir. Dan kita pun tahu Muslim pada ketika itu ada 1,000 orang. Tetapi dibawa balik semula oleh Abdullah bin Ubay 300 orang, tinggallah 700
tinggallah 700 orang dalam perang Uhud. Dan pada ketika itu orang-orang kafir Quraisy ada berapa ramai? Ada 3,000 orang. Ada 3,000 orang. Berperanglah mereka. Dan Nabi pesan kepada orang-orang yang berada di Bukit Pemanah ataupun dipanggil Jabal Rumat. Jabal Rumat, 50 orang pada ketika itu diketuai oleh Abdullah bin Jabir. Ketika itu jangan turun 50 orang ni. Walau apa pun berlaku jangan turun. Tetapi round yang pertama Wahsy bin Harbin ni dia dah dapat attack dah Hamzah. Maknanya dalam keadaan Hamzah berperang macam singa betul, singa Allah berperang macam singa lapar. Sehingga kan kata Wahsy bin Harbin, hadis ni riwayat Wahsy lah ni. Bila Wahsy masuk Islam, dia cerita sendiri macam mana aku boleh membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia kata waktu first round aku dah dapat dekat dah dengan Hamzah. Dan pada ketika itu tiba-tiba datang dua orang. Datang dua orang daripada kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dia pergi berlawan dengan Hamzah bin. Aku takut kalau mereka yang bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kata Wahsy bin Harbin, aku tak menunggu masa yang panjang. Bila mana Hamzah berada dekat dengan aku, ni first round dekat dengan aku ambil tombak yang ada di tangan aku, kata Wahsy bin Harbin, dan aku campak tepat menuju kepada perut Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga tembus. Subhanallah. Ketika itulah syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka terjawablah persoalan tajuk kita, siapa pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib? Ialah Wahsy bin Harbin. Nak sebutkan bahawa bila mana Wahsy bin Harbin dia campakkan tombak ke perut Hamzah bin Abdul Muttalib, dia tunggu lama sikit. Untuk nak apa? Untuk nak memastikan bahawa memang benar-benar Hamzah bin Abdul Muttalib telah mati. Barulah dia pergi kepada Hamzah, cabut tombak, dan dia tak bunuh siapa-siapa pun. Lepas ambil tombak tu, dia terus balik ke camp dia. Dan ketika inilah Islam ketika itu menang round yang pertama. Kita pun tahu kan, round yang pertama menang. Dan kemudian baliklah semua orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Dan tiba-tiba daripada Bukit Rumat ataupun Jabal Rumat tadi, Jabal Memanah, turun 40 orang daripada sahabat Nabi ataupun daripada pasukan pemanah. 40 orang turun, yang kekal hanya 10 orang saja. Terlihatlah oleh Khalid Al-Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka patah balik ke belakang untuk menyerang Islam daripada belakang, sehinggalah Islam dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itulah Nabi dipukul, jatuh dalam lubang. Ketika itulah dalam keadaan berdarahnya mulut Nabi. Dan ketika itulah terdengar satu statement ataupun satu seruan yang mengatakan bahawa Muhammad telah pun mati. Tentang apa perasaan sahabat-sahabat bila mendengar perkataan itu? Mesti down kan? Mesti down. Dalam keadaan down itulah tiba-tiba sahabat ternampak Nabi. Nabi dikatakan Nabi mati ataupun Nabi dah syahid. Rupanya Nabi masih lagi hidup. Bila Nabi masih lagi hidup pada ketika itu, tiba-tiba bangun para sahabat yang lain, antara sahabat Ansar, antara sahabat-sahabat Muhajirin, kepung Nabi. Jangan sampai ada orang yang boleh pukul Nabi ataupun attack Nabi. Dan ketika itu seorang-seorang pergi bunuh orang-orang kafir Quraisy, tetapi terbunuh. Tinggal seorang saja yang backup Nabi ni. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni ceritanya panjang. Cuma saya nak habiskan sikit tentang Talhah bin Ubaidillah yang dibawa ataupun yang membawa Nabi ke Uhud pada ketika itu. Kata Talhah bin Ubaidillah, "Ya Rasulullah, kalaulah aku gerak ke kanan, kamu gerak ke kanan. Kalau aku gerak ke kiri, kamu gerak ke kiri." Pasal nak bawa tarik Nabi ni pergi ke Uhud. Bukit Uhud kan tinggi tu kan? Dia nak bawa ke sana tu. Dan ketika itulah Talhah bin Ubaidillah menggunakan tangannya untuk tahan tombak, tahan pedang, tahan pemanah supaya tak kena kepada Nabi SAW, sehinggalah Nabi berjaya selamat di Bukit Uhud. Dan pada ketika itulah didapati tangan Talhah bin Ubaidillah paralyzed, lumpuh pada ketika itu. Sebab tu kata Nabi SAW, kalaulah kamu nak lihat orang yang syahid berjalan di atas muka bumi, unzuru Talhah, maka lihatlah Talhah. Kerana Talhah ni dia paralyzed tangan dia. Pasal apa tangan dia paralyzed? Pasal dia gunakan tangan dia untuk lindung Nabi SAW. Sebab tu Abu Bakar bila ditanya para sahabat, ceritakan kami tentang Uhud, kata Abu Bakar, Uhud yaumut Talhah. Uhud itu ialah hari Talhah. Kenapa? Kerana Talhah ialah orang yang berjaya menahan Nabi SAW daripada dipukul ataupun diserang oleh pihak musuh. Cuma nak sebutkan tadi, bila Hamzah meninggal dunia ataupun syahid di situ, ketika itulah Nabi SAW mengalirkan air mata kerana sahabat Nabi SAW, pakcik Nabi SAW dan juga saudara sesuai Nabi SAW telah syahid di medan perang, iaitu di Uhud, dan dimakamkan juga di
di medan perang Uhud itu. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Uhud, biasanya Mutawif dia akan ceritakanlah tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Cuma apa berlaku kepada Wahsy? Wahsy bin Harbin sampai di Mekah, kemudian dia merdeka. Dan dia duduk masih lagi di Mekah. Dan bila dia masuk Islam, bila berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, ketika itu Wahsy bin Harbin lari pergi ke Taif. Subhanallah, lari pergi Taif. Pasal apa? Pasal takut. Dia yang bunuh pakcik Nabi. Tetapi sampai utusan Rasulullah kepada Taif ataupun di Taif dan berjumpa dengan Wahsy, kata utusan Rasulullah, wahai Wahsy, baliklah ke Mekah kerana Nabi telah memaafkan kamu. Jadi dia balik ke Mekah dan Nabi SAW memaafkan Wahsy bin Harbin walaupun Wahsy bin Harbin membunuh pakcik Nabi SAW iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi itu kisah di antara yang kita sebutkan Hamzah bin Abdul Muttalib, lebih kurang 57 ataupun 58 lah usia Hamzah bin Abdul Muttalib itu wafat ataupun syahid dalam medan peperangan. Maka habislah cerita tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan ada manfaat pada diri saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh boleh lagi ke ataupun okey ke cerita tadi? Laju ke apa macam mana? Dah isyak dah ni, saya pun nak habis dah. Itu je yang kita sempat cerita ataupun habislah kronologinya daripada lahirnya Hamzah bin Abdul Muttalib sampailah dia jadi saudara susuan Rasulullah, sampailah dia masuk ke dalam Islam, sampailah dalam perang Badar dan sampailah dia syahid dalam perang Uhud. Kita dah tahu dah siapa yang membunuhnya, Hamzah bin Abdul Muttalib iaitu Wahsy bin Harbin. Dan Wahsy bin Harbin juga akan masuk ke dalam Islam. Boleh ya tuan-tuan semua? Ke ada soalan? Ada soalan ke? Saya ingat sirah ni tak ada soalan lah. Semua okey Okey, Alhamdulillah. Cukup lah tu lah. Dah pukul 9 lah. Tak boleh lama-lama. Nanti kalau lama-lama penat. Saya pun penat ni. Kan dah hilang dah semua. Dia bila ceramah je dia hilang. Dia bila ceramah je hilang. Ubat lah. Dia kata ubat. Okey, mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang turut serta bersama-sama dengan saya dalam kuliah live online ini. Boleh share di Facebook masing-masing ataupun di share di grup-grup tuan-tuan, dan boleh komen lah apa yang kita sebutkan dalam live ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang baru nak melihat live ini nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tahun-tahun akan last hari yang kedua saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.